Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Ceras. Untuk makluman ahli yang berhormat, NRECC melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sentiasa melaksanakan langkah-langkah jangka masa pendek dan sederhana bagi mengurangkan impak kejadian banjir dengan memastikan kesiapsiagaan infrastruktur tebatan banjir, misalnya pam pintu air dan juga genset, supaya dapat berfungsi pada tahap terbaik ketika banjir berlaku. Kementerian juga sentiasa menyelenggara, mendalamkan dan membersihkan saliran, sungai serta kolam takungan banjir bagi meningkatkan kapasiti dan takungan air larian permukaan. Bagi langkah penyelesaian jangka panjang pula, NRECC melalui JPS mengambil pendekatan secara struktur dan bukan struktur bagi mengelakkan kejadian banjir daripada berulang. Pendekatan secara struktur melibatkan pembinaan terusan bagi mengatasi banjir genang, meninggikan dan menaik taraf benteng serta ban parit, menaik taraf sungai-sungai utama bagi meningkatkan kapasiti hidrolik sungai berdasarkan pendekatan dengan izin Make Room for Water, pembinaan levee, benteng konkrit dan mobile flood wall bagi mengawal aliran air banjir di dalam laluan banjir, melaksanakan kerja-kerja pembinaan infrastruktur kawalan di punca seperti kolam tadahan bagi mengurangkan impak jumlah air larian selepas pembangunan berdasarkan konsep dengan izin Building with Nature. Pendekatan bukan struktur pula melibatkan melaksanakan program public outreach dan kesedaran alam sekitar di peringkat akar umbi agar masyarakat berdisiplin terhadap kebersihan bandar demi mengelakkan masalah longkang dan parit tersumbat, penggunaan mandatory manual saliran mesra alam ataupun MASMA dan pelan induk saliran mesra alam oleh kerajaan negeri dan PBT di dalam kelulusan Certificate of Compliance Completion CCC dan pemantauan pematuhan terhadap garis panduan MASMA di peringkat PBT untuk mengurangkan kesan banjir kilat melalui kawalan di punca. Dalam rancangan Malaysia ke-12, Kementerian melalui JPS juga menerima peruntukan pembangunan DE sebanyak 11.53 bilion untuk pelaksanaan 93 projek tebatan banjir melibatkan 48 projek dalam peringkat pra-pelaksanaan, 34 projek dalam peringkat pembinaan dan 11 projek dalam peringkat pasca pelaksanaan termasuk 1.01 bilion yang telah diluluskan di dalam rolling plan ketiga. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Ceras. Terima kasih Puan Di-Pertua. Peristiwa banjir besar-besaran yang berlaku sekali dalam 100 tahun pernah berlaku dan berkemungkinan besar banjir yang besar-besaran sebegitu itu akan berlaku lebih kerap lagi disebabkan cuaca melampau akibat perubahan iklim. Maka apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi nampaknya tidak dapat mengatasi masalah banjir besar-besaran yang saya sebut tadi itu. Maka apakah langkah yang telah dirancangkan dan apakah implikasi kewangan bagi melaksanakan langkah-langkah ini untuk mengelakkan banjir besar-besaran, bukan sahaja di pantai timur tetapi di seluruh negara, di mana-mana pun. Dan juga adakah satu tabung mitigasi yang berkesan untuk mengatasi perubahan iklim yang akan dibentuk oleh kerajaan, mitigasi banjir besar-besaran. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ceras atas pertanyaan tadi dan saya tahu itulah satu pertanyaan yang sangat relevan. Kita sering dimaklumkan oleh pakar-pakar bahawa kejadian hujan lebat atau banjir ini ialah yang paling teruk dalam 100 tahun misalnya. Tetapi satu tahun, 2 tahun kemudian kita tengok kejadian tersebut berulang. Dan ini adalah sebahagiannya kesan daripada perubahan iklim apabila kita lihat
sebagaimana yang dalam jawapan pertanyaan nombor 4 tadi, ya, di mana pola-pola cuaca telah pun berubah. Intensiti hujan semakin bertambah, cuaca panas yang kita rasai pada hari ini juga semakin bertambah. Antara langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ialah dari segi average recurrence interval untuk projek-projek tebatan banjir misalnya. Kalau dulu ARI dia adalah sebanyak 50, ya, sekarang kita dah tingkatkan, ada yang 100, malah ada sehingga 200 ARI. Kalau di London, ya, ARI untuk projek tebatan banjir di lembangan Sungai Thames ialah sebanyak 500 ARI. Kalau di Belanda, ya, negara yang istilah dia God created the world but the Dutch created Holland, ya, kerana negara mereka berada di bawah aras laut, projek-projek utama mereka ialah sehingga 1000 ARI. Cuma kos dia tinggi, itu yang menjadi kekangan bagi kita. Jadi sebab itu, kita sebab yang disebut tadi, kita tidak hanya boleh mengambil pendekatan mitigasi tetapi juga adaptasi untuk berdepan dengan perubahan iklim yang ada. Untuk projek-projek tebatan banjir, ya, yang kita ada projek-projek yang dipanggil projek-projek yang diutamakan yang melibatkan 27 projek. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 11.6 bilion ringgit yang mana proses perolehannya bermula pada bulan ini dan kita hendak segerakan, dan sememangnya sekarang semua perancangan forecast kita ikut, kita ambil kira, ya, perubahan iklim yang ada pada hari ini. Jadi itu pendekatan yang kita kena ambil untuk berdepan dengan kesan perubahan iklim.